قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باب ما جاء في bab ia datang ia pada menceritakan kaifa kana kalamu Rasulillah, bagaimana cara percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, akhbarana Humaid bin al-Aswad an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha, tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan laju kecek cepat seperti cepatnya kamu bercakap ini. Nabi tidak kecek cepat seperti cepat mengkecek ni, yakni para sahabat. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin, dan akan tetapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan perkataan yang jelas, bayyin, faslin, lagi pula satu persatu. Makna perkataan keluar daripada mulut Nabi itu jelas dan satu persatu. Atau bahasa kita kat butir molek lah, tidak kata kecek tak butir tak. Setara mana jelas perkataan Nabi itu, yahfaduhu man jalasa ilaihi, sekira-kira menghafaz, ingat oleh orang yang duduk bersama. Orang yang duduk dengan Nabi dapat hafal gapo yang Nabi royak. Jelas perkataan dia sehingga dihafaz oleh para sahabat. Kalau kita tengok hadis-hadis sebelum ni pun banyak hadis-hadis qauliyah, hadis yang berbentuk perkataan Nabi. Sahabat ulas semula, ulas sebut perkataan Nabi. Kadang-kadang hadis tu tersangat panjang, tapi sahabat boleh sebut satu persatu. Salah satunya adalah sebab mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila dia kecek tu, sahabat boleh menghafaz satu persatu perkataan Nabi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi mula kecek daripada lepas subuh. Lepas subuh Nabi naik mimbar, Nabi pun cerita, kecek lah, royak berkenaan keadaan di akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati, nanti umat akan datang satu zaman ke atas umat aku. Nabi pun cerita keadaan akhir zaman tu. Siapalah Zuhur, Nabi cerita tu. Berhenti semaya Zuhur, lepas semaya Zuhur Nabi naik pula atas mimbar, sambung pula, kecek pula. Berhenti asar, siapa asar, lepas maya asar Nabi naik pula kecek sampai ngori. Makna daripada subuh sampai ngori itu Nabi royak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, tanda-tanda, alamat-alamat yang akan berlaku pada akhir zaman. Nah, dia Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman antara yang mendengar ceramah Nabi itu, dia menghafaz setiap perkataan Nabi daripada subuh sampai ke asar. Dia ingat sebutir-sebutir. Sehingga ke setiap nama
ia Nabi sebut nama kepala penjahat, nama Dajjal, anak Dajjal. Ia akan tubik pada setiap zaman tu. Makna zaman ni akan tubik seorang kepala penjahat. Zaman ni akan tubik pula setiap kepala penjahat tu. Nabi sebut namanya ataupun nama kabilahnya, keturunannya. Nabi sebut tu pun dia ingat. Sorang-sorang. Selain daripada kita reti kata sahabat ni, Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman ni khususnya memiliki ingatan yang kuat. Itu so lagi kerana mukjizat Nabi itulah, cara dia berkecek jelas satu persatu tu menyebabkan boleh dihafaz oleh para sahabat yang mendengar. Banyak hadis-hadis yang panjang, dia boleh dihafaz oleh para sahabat. Haddatsana Muhammad bin Yahya akhbarana Abu Qutaibah wa huwa Salmu bin Qutaibah an Abdullah bin al-Muthanna an Thumamata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya 3 kali. Ni bukan pada segala perkara daklah. Pada setengah-setengah perkara yang penting-penting Nabi akan ulang sebanyak 3 kali untuk menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Antaranya hadis dalam bab nikah tu. Nabi kata bila seorang lelaki yang baik, mari minta anak kamu, anak nikah. Nabi pun kata fankihuhu. Nikahkanlah dia. Nabi ulang 3 kali. Bila diulang tu menunjukkan perkara tersebut pentinglah. Lituqala anhu, supaya diberi perhatian oleh orang yang mendengar terhadap perkara tersebut. Kadang-kadang Nabi kecek mengulang satu-satu perkara sebanyak 3 kali untuk menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Haddatsana Sufyan bin Waqi' akhbarana Jumai' bin Umair akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah, daripada anak Abu Halah, suaminya Khadijah. Nabi kita nikah dengan Sayyidatina Khadijah tu dia janda. Jadi suami dia tu siapa dia dulu? Suami dia nama Abu Halah. Dia boleh anak dia Hind bin Abi Halah. Jadi Hind bin Abi Halah ni anak tiri Nabi lah. Yukanna Abu Abdullah ani bni li Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sa'altu khali, aku bertanya kepada khali ni kak, kalau bahasa biasanya khali ni pak saudara lah. Pak saudara ataupun orang yang rapat, dipanggil khali juga. Siapa dia? Hind bin Abi Halah, anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi, anak kepada Sayyidatina Khadijah dengan suami dia yang terdahulu, Hind bin Abi Halah. Jadi hak bertanya ni Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dia tanya kepada, dia jadi mana ni? Hasan bin Ali tu cucu Nabi. Hind bin Abi Halah tu anak tiri Nabi. Dia jadi mana? Ada jadi mana? Ada. Kau tu anak tiri. Jadi cucu Nabi tu bertanya kepada anak tiri Nabi. Betul tak? Pak saudara jugalah dah. Tak jadi pak saudara, jadi apa? Anak cucu tiri ke mana?
Tak jadi cucu tinggi dah. Sabit-sabit gitu kan jadi sabit dah. Wa kana wassafan, kata Sayyidina Hasan, adalah dia yakni Hind bin Abi Halah anak tiri Nabi itu seorang yang wassafan, seorang yang sangat pandai mensifat ke orang. Dia pandai orang lagu-lagu mana ni dia pandai royak. Perangai lagu mana, tinggi rendah lagu mana dia pandai terang. Qultu, aku berkata kepada Hind bin Abi Halah tu tadi, sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sifat kepada aku cara percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi kecek ni lagu mana? Qala, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilan ahzan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berpanjangnya ataupun sentiasa ahzan, dalam keadaan bersedih. Nabi ni banyak keadaan nampak dia ni supaya sedih. Sedih semua nampak supaya sedih, supaya ada masalah gitulah. Banyak keadaan Nabi tu sentiasa dalam keadaan bersedih. Yakni sedih dengan duk ingat akhirat tu lah. Sebab duk ingat akhirat tu. Jadi nampak keadaan dia tu supaya susah, supaya sedih semua. Sedih duk ingat akhirat tu lah. Daimal fikrah, berpanjangnya ataupun sentiasa berfikir. Duduk dalam memikir semua. Mikir sini bolehlah kita tanggung, mikir keadaan umat lah. Kita boleh tanggung situ. Laisat lahu raha, tidak ada bagi Nabi rehat. Yakni rehat daripada ibadat, rehat daripada ingat akhirat tu tak ada. Mana sentiasa keadaan Nabi tu dalam keadaan ingat akhirat. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Adapun kita orang awam ni, maka kita tak dapatlah keadaan lagu tu. Sentiasa duk ingat akhirat gitu tak dapat. Kelas kita orang awam, kelas wali-wali ni memanglah Allah Ta'ala anugerah kepada dia maqam musyahadah, maqam muraqabah. Dia sentiasa duk ingat kepada Allah Ta'ala tak putus-putus. Kita orang awam ni tidak dapat anugerah tu, kecuali dengan memperbanyak ke amal, memperbanyak ke ibadat-ibadat sunat dengan ikhlas. Maka Allah Ta'ala akan anugerah lah. Sentiasa duk ingat akhirat, sentiasa duk ingat kepada Allah tu. Dia bukan bagi dibuat-buat tak boleh. Kita nak terang buat-buat, duk ingat Tuhan semua, dia tak jadi. Dia akan lupa juga. Kewajipan kita orang awam ni hanya mengiktiqadkan, meyakini bahawasanya segala kejadian walau sebesar zarah sekalipun adalah gerak-geri daripada Allah. Kita kena meyakini, wajib meyakini sekat tu ya. Wah, desai. Keadaan kita orang awam cukup sekadar meyakini segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ni, daripada sekecil-kecil perkara itu berlaku dengan gerak-geri daripada Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita iktiqad, kita yakin gitu. Itu ialah wajib atas kita. Lepas tu masalah
Timbul tak timbul, awak mana? Ni dak ni jauh dah. Jauh dah bukan lagi ke? Kelawar tu nak dilawar. Lawar mana? Jadi keyakinan itu adalah kita meyakini semua Allah Ta'ala buat, segala yang berlaku gerak-geri itu semua mari daripada Allah. Kita yakin. Timbul atau tidak ingat tu bab lain. Timbul ingat. Kita ingat kata Allah Ta'ala buat, tengok go tu ingat gerak-geri daripada Allah. Tengok go ni ingat gerak-geri daripada Allah. Kita duduk dia ni ingat Allah Ta'ala yang mendiam ke kita. Kita gerak ingat kata Allah yang menggerak ke kita. Bahagia ingat tu tidak wajib. Tak wajib tu. Tak anugerah daripada Allah. Bahagia ingat. Kalau kita nak nyamar supaya tu wali kita tak boleh. Jadi gapo ni Allah. Jadi ni Allah. Tak boleh gitu. Kita nyamar. Kalau ingat semua tu kelah wali-wali anugerah Allah. Kita sekadar meyakini. Kita orang awam yakin semua daripada Allah, gerak-geri daripada Allah. Tapi dia tak timbul lah tau. Yakin tu yakin tapi tak timbul. Tak ingat di hati. Bila tak jadi satu peristiwa, kita tak ingat pun. Ni Allah Ta'ala dia buat. Tak mari terlintas pun di hati. Kata Allah Ta'ala buat. Tapi kan kalau dari segi pegangnya, mestilah kita berpegang Allah Ta'ala dia buat. Kalau tanya dari segi pegangnya, dia mau pegang siapa dia buat ni kejadian ni? Allah lah. Hak pegangnya tu ya wajib. Hak ingat tu tak wajib. Adapun Nabi ni laisat lahu raha. Tidak ada rehat daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Setiasa dia duk ingat segala perkara. Duk dia daripada Allah, gerak daripada Allah, sihat daripada Allah, sakit daripada Allah. Tak putus. Itu ya dalam hadis lain Nabi sebut, tidur oleh mata aku tapi tidak tidur oleh hati aku. Bahkan ketika Nabi duduk tidur tu pun ingat dia hati dia kepada Allah tidak butuh. Tu dah. Supaya dalam bab semaya itulah sama juga. Kita sepanjang semaya tu nak ingat kepada Allah, nak ingat kepada akhirat boleh. 4 rakaat tu 4 rakaat daripada mula takbir sampai wisalah tak butuh ingat kepada Allah boleh. Mana boleh kita orang awal. Mesti butuh juga. Dia tengah baca dah tu kali ikut lain. Apa hege pula. Nak ingat penuh benar 4 rakaat tu ingat semata-mata kepada Allah tak jadi. Dia bagi anugerah Allah Ta'ala. Patut kewajipan kita ni setara mana? Kewajipan kita ingat kepada gerak-geri semaya tu ya. Kita ingat lah ni duduk kiam. Mentar lagi kena rokok. Ni duduk rakaat ke berapa? Mentar lagi nak baca gapo? Dalam rokok, dalam duduk antara 2 sujud nak baca gapo? Tu ya. Kewajipan kita kena ingat. Kau ingat kepada akhirat 24 jam tu, sepanjang semaya tu ingat kepada akhirat, ingat kepada Allah, itu bukan kewajipan kita. Itu anugerah Allah Ta'ala. Kalau ada orang ajar kata penuh semaya tu daripada takbir sampai bersalat kena ingat kepada Allah tak boleh putus. Ni orang tak faham ni. Lu ngajar lagu tu tak faham. Mana boleh lagu tu. Kita orang awal mesti dah
semeta ingat, semeta tak ingat. Itu bukan kewajipan kita. Kewajipan ingat rakaat molek, ingat gerak-geri semaya tu ya. Jangan sampai salah rakaat. Jangan sampai pergi sujud dulu sebelum daripada rakaat tu ya. Tawila sakti, panjang diamnya. Nabi banyak duduk diam daripada kecek. Pada barang yang tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka Nabi tak kecek lah. Banyak diam daripada bercakap. Bahkan kalau duduk ramai-ramai pun, sahabat lah kalau banyak kecek, Nabi banyak mendengar. Kalau duduk buah ramai-ramai kan, sahabat banyak kecek, Nabi je dengar. La yatakallamu fi ghairi hajatin, dan tiadalah Nabi berkata-kata pada lain daripada hajat. Kalau tak ada hajat, tak ada keperluan sangat, Nabi tidak akan kecek. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bi ashdaqihi, ay bismillah ta'ala. Bi ashdaqihi itu iaitu dengan nama Allah. Nabi memulakan perkataannya dan menutup perkataannya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Kalau dalam ceramah-ceramah, dalam ngajar-ngajar dia itulah, mula dengan nama Allah, dengan bismillah. Pasal ngajar tu dia tutup dengan alhamdulillah, dengan doa gitulah. Ada kecek biasa ni tak ada dah. Kalau ada kita buat kedai kopi mula dengan bismillah dulu ada. Tutup dengan wasallallahu ada. Ada dah dah. Ni hak tika ngajar tu. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Nabi berkata-kata dengan jawami'il kalim. Antara keistimewaan Nabi ni adalah perkataan dia jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni perkataan yang ringkas tapi banyak makna. Banyak-banyak perkara nak royak tu Nabi royak dengan ringkas. Sepatah dua gitu ya. Tapi banyak makna boleh difahami. Tu. Sebaliknya, hak dikeji syarak ni kecek banyak, makna tak ada. Panjanglah kecek 2-3 je kecek. Manfaat sikit ya, manfaat boleh ambil. Hak pedah tu 3 minit gitu ya. Kecek 2 je. Nabi ni kecek ringkas, makna banyak. Tengok dalam hadis Jibril. Bila malaikat Jibril tanya Nabi tanda-tanda kiamat, Nabi jawab dalam hadis tu tanda kiamat 2. 2 sahaja tanda kiamat. Seorang antalidul amatu rabbaha atau rabbataha, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya yang lelaki atau tuannya yang perempuan. Itu tanda kiamat, seorang hamba melahirkan tuannya yang lelaki atau tuannya yang perempuan. Tanda alamat kedua ialah kau akan melihat orang-orang tidak berselipar, orang-orang susah, orang-orang sesak ni berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. 2 ya Nabi sebut tanda kiamat. Tapi semua tanda-tanda kiamat masuk dalam 2 jawapan Nabi ni. Semua. Itu panjanglah perbahasa para ulama. Kalamuhu faslun, perkataan Nabi jelas. La fudula wala taksir, tidak berlebihan dan tidak sikit sangat. Kecek ringkas sangat tak sedap juga, nanti orang kata tidak peramuh. Kecek banyak sangat, tak sedap juga. Menarik kau tak dekok radio yang kecek tu. Keduk kedai kopi dia yang kecek, tak boleh dengar, tak boleh cerita orang. Orang nak buka cerita tak boleh, dengar cerita dia. Tak sedap juga. Tok kecek langsung tak boleh juga. Tidak peramu, berpada-pada. Laisa bil jafi walal mahin,
tiadalah Nabi kecek kasar dan tiadalah Nabi menghina orang dalam percakapan dia. Tu dah. Tapi ada ya hadis-hadis hak Nabi bila satu orang hak kurang ajar sangat, hak jahat sangat, Nabi royak go. Ada hadis seorang lelaki mari wisalah nak jumpa Nabi. Nabi duduk dalam rumah. Nabi kata ni ketua penjahat ni. Panggil dia masuk. Nabi royak kau orang dalam rumah. Ni ketua penjahat ni nak mari ni. Panggil dia masuk. Bawa dia masuk, Nabi kecek molek-molek. Bawa dia tubik, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi mu kata dia ketua penjahat. Tapi apa mulai molek-molek?" Itu muka adab dengan sama-sama makhluk, layan molek lah. Tapi hakikat orang jahat ni. Tu Nabi royak tu. Tempat-tempat hok jahat sangat tu kena royak go. Tempat-tempat hok nak elok daripada mudarat tu, kena royak juga. Tapi secara umumnya tak ada lah Nabi kecek kasar, Nabi duk menghina orang, tak ada. Ada hadis Nabi jalan di pasar Madinah, masuk Madinah di pasar tu, ada seorang sahabat yang tidak waras lah kita kata. Seorang sahabat perempuan dia ni tidak waras. Ada main ikut kaki lima gitulah, dia tidak waras ya. Tu pun Nabi pergi tegur lagi. Nabi pergi tegur. Bahasa kita kat orang gila. Nabi pergi tegur juga. Nabi kata mu duduklah mana-mana di Madinah ni, mana-mana kaki lima mu duduk. Kalau aku nampak aku pergi duduk sekali dengan mu. So bimbel lah. Tu setara orang gila Nabi layan gitu. Yu'azzimun ni'mah wa in daqqat. Dia Nabi sangat membesarkan nikmat walaupun nikmat tersebut sedikit. Nikmat sikit lah. Orang hidayah makan ni tu sikit lah. Tapi Nabi mengagung-agungkan makan ni. Nabi membesarkan nikmat. Benda sikit tapi Nabi anggap besar. Ada hadis belum ni kita tengok, yang Nabi pergi rumah Ummu Salamah. Dia kata tak ada makan ni kecuali di rumah ni ada cukur. Cukur buah. Ada roti, ada cukur. Nabi kata ni'mal idam al-khal. Cukur ni makan ni hak terbaik dah ni. Padahal cukur ya. Tapi Nabi membesarkan nikmat tu. Menganggap besar nikmat. La yadummu minha syai'a. Dan tiadalah Nabi mengkeji daripada nikmat tersebut walaupun sedikit. Nikmat yang sikit tadi Nabi tidak keji pun. Tidak kata sikit dah, tak ada. Kalau tak sedap Nabi tak kata pun tak sedap. Makan ni Nabi puji pun dah, cemuh pun dah. Makan ni sedap Nabi tak puji, tak sedap Nabi tak cemuh. Tu perangai Nabi bab makan ni. Ghaira annahu lam yakun yadummu zawaqan. Lain daripada bahawasanya tiadalah Nabi mencela makan ni. Makan ni Nabi tidak cela, walau tak sedap, wala yamdahu, dan tiadalah Nabi memujinya. Sedap pun Nabi tak puji, tak sedap pun Nabi tidak cela. Wala tu dibuhud dunia, dan Nabi tidak marah disebabkan benda-benda dunia. Kalau bab urusan dunia sikit sebanyak tu Nabi tidak marah. Wala makana laha, dan tidak marah juga bagi hak bersabit dengan dunia. Apa-apa hak sabit dunia ni Nabi tak cara manalah. Ada Yahudi mari minta hutang dengan Nabi. Nabi pakai kain ridak ni, ridak tu kasar. Nabi tak tekuk gini. Dia pun mari rabuk ridak ni sampai bela tekuk Nabi ni. Engkau kain kasar. Nabi tak marah. Pasal dunia ni Nabi tak ambil kisah sangat. Bak dunia, bak orang kena dia tak cara mana. Fa idza tu'diyal haqqu, tapi apabila ditetap dimusuhi kebenaran, bila benda-benda hak sebenar tu, bila dalam urusan agama, urusan pegangan, urusan akidah, ada mau kucah ni,
lam yaqum li ghadabihi syai'un. Tidak ada orang yang boleh menegah kemarahan Nabi. Kalau buat agama dan mungkin ni tak ada orang yang boleh sekat Nabi marah. Tapi kalau buat dunia ni tak kisah sangatlah. Hatta yantasira lahu, sehingga ditegakkan, sehingga ditolong semula agama. Dia mungkin nak agama, dia mau hina agama, tu Nabi akan murka, Nabi akan marah. Siapa tak ada orang boleh sekat sehinggalah dibetulkan semula. Tu ada urusan agama. La yaghdabu li nafsihi, Nabi tidak marah pada benda yang bersangkut paut dengan diri dia. Wala yantasiru laha, dan Nabi tidak bersungguh untuk, kita kata, untuk menolong bagi dirinya tadi. Nabi tak bersungguh untuk betul alik diri dia. Mana kalau dia mau kenak dia pun, dia tak sungguh lah. Suruh orang pergi katuk ke, tak ada lah. Dia tak cara sangat. Kalau hak sabit dengan diri dia, dia tak cara sangat. Idza asyara bi kaffihi kulliha, apabila Nabi menunjukkan kepada sesuatu, dia akan menunjukkan dengan tangannya ke semuanya. Nabi nak tunjuk, Nabi akan tunjuk dengan semua tangan dia. Tu situ. Tu situ. Dia tunjuk. Nabi tak tunjuk dengan ibu jari, dengan jari telunjuk saja dah. Mung tu ada. Nabi akan tunjuk dengan semua jari dia. Wa idza ta'ajjaba qalabaha, apabila Nabi kagum terhadap sesuatu, Nabi akan membalik-balik ke tangan. Bila kagum tengok sesuatu dia kagum kan, Nabi akan membalik-balik ke tangan. Nabi akan buat gitu. Menunjukkan Nabi kagum punya balik tu. Macam kita kagum tu sunat kita sebut masya-Allah gitulah. Nabi akan sebut bila membalik ke tangan, masya-Allah, masya-Allah gitulah. Wa idza tahaddatha tasalla biha, apabila Nabi kecek, Nabi akan menggunakannya tangan. Nabi kecek, bila Nabi kecek ni dia ada gaya tangan dia. Dia ada gaya tangan bila kecek, dia ada gaya dia. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Dia Nabi memukul tapak tangannya yang kanan pada perut ibu jari kirinya. Ni ibu jari kiri, ni perut. Ni tapak tangan kanan. Kadang-kadang Nabi kecek tu, Nabi buat gitu. Bila Nabi kecek, dia ada isyarat tangan lah. Kalau bahasa lah ni kat body language lah. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ni boleh mempengaruhi percakapan. Kalau orang kecek tu senyap gitu, tak gerak langsung, tak sedap ke dah. Dia kena ada bahasa tubuh. Gerak paling kat tu, paling kat ni. Kecuali khutbah lah. Khutbah makruh memperbanyak ke pergerakan. Tujuan pergi tu kat khutbah tu salah satunya untuk mengelakkan daripada tangan kita banyak gerak. Tangan tu khotib dia bila pergi tak gerak mana lah. Ketika berkhutbah makruh memperbanyakkan pergerakan. Tapi ketika kecek biasa, Nabi ni dia ada gaya. Tak cara tangan dia gerak lagu mana dia ada. Wa idza ghadiba a'rada wa asyah, apabila Nabi tak suka dengan satu-satu perkara, Nabi akan berpaling dan menghindar, Nabi akan tinggal. Nabi tak kena ke satu bahagian tu, Nabi bangun tinggal. Sahabat duk kecek benda-benda dia tak kena, dia bangun tinggal. Dia sahabat berhenti lah. Bila Nabi bangun tinggal tu kan, mana kata Nabi tak kena. Wa idza fariha ghadda tarfahu, apabila Nabi suka terhadap sesuatu, Nabi akan menundukkan pandangan. Nabi suka terhadap sesuatu, sahabat duk kecek, dia Nabi suka kan, Nabi akan tunduk pandangan. Jullu dhahikihi at-tabassum, kebanyakan ketawanya adalah senyum sahaja. Benda-benda nakal pun dia banyakkan senyumnya. Tidak mengelak, mengelak dah lah. Sekadar senyum sahaja.
yaftaru an mithli habbil ghamam. Ternampaklah daripada habbil ghamam ni, ketika Nabi senyum tu, ternampak jernih gigi Nabi tu seperti al-ghamam, seperti ujian batu. Ujian batu ni jernih lah, ujian batu. Jadi ketika Nabi senyum tu, nampak gigi Nabi tu jernih, seperti air batu, seperti ujian batu. Al-ghamam tu ujian batu. Habis bab tu, thumma qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk bab berkenaan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tabassum ni senyum. Senyum dengan ketawa ni bezanya pada mengeluarkan suara. Senyum ni dia tak ada suara, dia tak ada bunyi. Ketawa ni dia ada bunyi. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan Nabi ketawa sehingga mengeluarkan bunyi. Kita tengok semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.